Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ni kita bersua lagi dalam siri kuliah kita, kuliah maghrib kita berkaitan dengan kitab syarah kepada kitab Aqidah At-Tahawiyah. Sebelum itu saya nak pastikan suara saya didengari ataupun tidak. Kalau didengar, alhamdulillah. Kalau tak dengar, beritahu suara saya okey tak. Baik, alhamdulillah, perbincangan kita yang lepas tuan-tuan sedang tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan khilafah Islamiyah, khilafah, dan kita telah terangkan pada pada sesi yang lepas bahawa kita sebagai orang Islam beriman tentang berkaitan dengan khilafah Islamiyah, yang mana kita telah bincangkan sebelum ini bahawa khilafah Islamiyah itu adalah satu perkara yang sabit dan wajib kita percayai selepas sahaja Rasulullah SAW wafat. Kata Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, wa nuthbitul khilafah ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalan, dan kita mengisbatkan, menetapkan bahawa khilafah itu selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pertama menjadi khalifah selepas Nabi ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Penting tuan-tuan, pelantikan khilafah ini, pelantikan khalifah selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh dilihat bahawa pengkebumian Nabi sallallahu alaihi wasallam dilewatkan setelah maknanya pengkebumian Nabi itu dilewatkan disebabkan mati Allah pelantikan khalifah. Selepas pelantikan khalifah barulah kita kata pelaksanaan proses pengkebumian ataupun jenazah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kata proses di situlah menunjukkan kepentingannya khilafah. Bukan kita kata bukanlah kita kata sahabat Nabi SAW pentingkan kuasa dan sebagainya, tidak, tetapi perkara itu penting sebab satu kata syair yang sebut la yaslu qaumun wala surata lahum, maknanya tidak mungkin satu kaum itu tanpa pemimpin, wala surata lahum idza juhalahum sadu, dan tidak mungkin kalau pemimpin itu tak sepatutnya satu kaum itu dipimpin oleh orang-orang yang jahil. Jadi di situlah datangnya pentingnya tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala adanya ketua khalifah yang mengganti Nabi SAW, yang memacu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengetuai baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi khalifah yang pertama sekali kita percaya bahawa yang telah dilantik ataupun yang telah termaktub dalam sejarah ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kerana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang paling mulia berbanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Tafdilan lahu wa taqdiman ala jami'il ummah. Cuma pelantikan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ini diperselisihkan oleh para ulama. Adakah pelantikan beliau itu berdasarkan nas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam
ataupun berdasarkan mesyuarah ataupun ikhtiar ataupun pilihan daripada ahli syura yang ada. Jadi di sini dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pandangan Hasan al-Basri dan sebahagian ulama salaf ataupun ulama hadis menyatakan bahawa khilafah Abu Bakar itu sabit dengan nas, dengan nas. Walaupun tidak jelas nasnya, tetapi ada isyarat, ada nas yang tersembunyi, tak? Ada yang kata nasnya jelas. Ada juga sebagian ulama di kalangan ulama-ulama hadis ataupun golongan Mu'tazilah ataupun Asy'ariyah yang mengatakan bahawa pengisbatan khilafah Abu Bakar ini melalui pemilihan dalam mesyuarat, dalam mesyuarat, pemilihan dalam mesyuarat. Jadi tuan-tuan yang sedang menonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, selepas kita kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dilantik menjadi khalifah, maka tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, beliau telah memerintah dengan tempoh yang saya telah jelaskan sebelum ini. Kemudiannya selepas beliau meninggal dunia, maka mati Allah dilantik pula Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Dilantiknya Umar menjadi khalifah. Cuma pelantikan Umar ini, Nabi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada akhir hayat beliau telah menyerahkan ahli syura, telah menyerahkan kepada ahli syura untuk tujuan pelantikan khalifah ataupun pengganti kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan kemudian telah sepakat seluruh umat Islam ketika itu untuk melantik Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kerana kelebihannya dan kemasyhurannya yang tidak disyakkan lagi pada ketika itu. Dan diriwayatkan daripada Muhammad bin Hanafiyah annahu qala qultu li abi ya abati man khairun nasi ba'da Rasulillah. Aku tanya Muhammad bin Hanafiyah, dia kata kepada bapa dia, aku tanya kepada bapa aku, wahai bapaku, siapa dia orang yang terbaik selepas Rasulullah? Faqala ya bunay aw ma ta'rif? Faqultu la. Adakah kamu tak tahu? Kata Muhammad bin Hanafiyah, tidak, aku tak tahu. Qala Abu Bakar. Kata kata bapanya, orang yang paling baik selepas Nabi ialah Abu Bakar. Qultu summa man? Kemudian aku tanya lagi, selepas Abu Bakar siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jawab apanya? Umar. Wa khashitu an yaqula thumma Uthman, faqultu thumma ant, faqala ma ana illa rajul minal muslimin. Dan aku risau, takut, dia kata kemudian selepas Umar ialah Uthman. Faqultu, kemudian aku kata summa ant, lepas Umar tu engkau wahai bapaku. Faqala, kata bapa dia, ma ana illa rajulun minal muslimin, mana ada aku ni orang Islam je. Tidak adalah lebih daripada apa yang tidak ada kelebihan apa-apalah, seolah-olahnya begitu. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, selepas sahaja Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka seterusnya pelantikan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, pelantikan Uthman radhiyallahu anhu, iaitu selepas sahaja kisah seperti mana yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, kisah pembunuhan Umar, mana Umar mati dibunuh. Maka Umar menyerahkan juga urusan syura untuk pelantikan siapa penggantinya. Maka para ahli syura bersetuju untuk melantik Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, seperti mana sabit dalam hadis Bukhari dan juga Muslim. Kemudian selepas itu Uthman pun memerintah menjadi khalifah dalam tempoh yang telah saya jelaskan sebelum ini. Dan beliau juga, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, mati dibunuh. Beliau mati dibunuh. Selepas itu dilantik, sebab itu pelantikan seterusnya adalah khalifah yang seterusnya itu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Jadi pelantikan Ali bin Abi Talib juga selepas sahaja Uthman mati dibunuh, maka orang ramai orang Islam semua berbaiat kepada Ali, kepada Ali radhiyallahu anhu. Maka wajib taat kepada Ali bin Abi Talib ketika itu. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, perkara ini katakan
disebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khilafatun nubuwah 30 sanah. Khilafah itu tempoh masanya ialah 30 tahun. Thumma yu'tillahu mulkahu man yasha. Kemudian Allah berikan kekuasaan itu pada siapa saja yang dikehendaki. Khilafah nubuwah itu makna khilafah kenabian itu, makna selepas nabi yang menggantikan nabi itu ialah tempohnya 30 tahun. Ada. Wa kanat khilafat Abu Bakar, kalau kita lihat Abu Bakar itu telah memerintah selama 2 tahun 6 bulan. 2 tahun 3 bulan. Dan Umar telah memerintah selama 10 tahun setengah, lebih kurang lah, 10 sinin wa nisf. Osman telah memerintah selama 12 tahun. Dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum telah memerintah selama 4 tahun dan 9 bulan. Keseluruhannya 29 tahun 4 bulan. Kemudian baki lagi 6 bulan itu disambung oleh Al-Hasan, anak kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, anak kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yang menjadi khalifah yang kelima. Jadi kita kata tempoh 30 tahun itu sehinggalah khilafah Al-Hasan, anak kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Wallahu alam. Sebab Hasan ni telah dibai'ah ketika dia telah dibai'ah oleh ahli Iraq selepas kematian bapanya. Dan lalu selepas kematian bapanya, selepas tempoh 6 bulan itu, Al-Hasan sendiri menyerahkan tampuk pemerintahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Tampuk pemerintahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kerana ketika itu Muawiyah bin Abi Sufyan adalah yang menguasai kawasan Syam. Menguasai kawasan Syam. Syam ni kalau kita lihat sekarang ini ialah Palestin, Syria, itu semua adalah termasuk dalam negara Syam. Wallahu alam. Jadi tuan-tuan mati Allah, Muawiyah ni bukanlah asing, tetapi beliau juga adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia adalah saudara kepada Uthman bin Affan radhiyallahu an. Wallahu alam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umumnya fitnah juga telah berlaku, ataupun telah berlakunya kita kata fitnah yang besar di kalangan umat Islam ketika itu. Dan itu saya rasa tidak perlulah untuk saya ceritakan, mati Allah Subhanahu wa taala, berlakunya peperangan, bagaimana berlakunya peperangan Siffin dan sebagainya. Kemudian tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, mereka yang 5 ini, iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan Al-Hasan radhiyallahu anhum jami'an, wa hum khulafa'ur rasyidun. Mereka lah yang digelar sebagai khulafa ar-rasyidun. Mereka digelar sebagai khulafa ar-rasyidun. Mereka dipanggil khalifah ar-rasyidah, ar-rasyid maknanya khalifah ar-rasyid, maknanya khulafa ar-rasyidun lah. Dipanggil khulafa ar-rasyidun wal a'immatul mahdiyun. Katakan wal a'immatul mahdiyun. Wallahu alam. Jadi kita kata dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut dalam hadis sahih Imam Tirmizi, daripada Irbad bin Sariyah, qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan zarafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub, faqala qa'il ya Rasulullah ka'anna hadhi mau'izatun muwaddi'. Saya terjemahkan terus daripada Irbad bin Sariyah, katanya Nabi telah memberi satu peringatan kepada kami, peringatan yang sangat kita kata hebat, kita balighah, katakan yang sangat bermakna lah, sehingga menyebabkan gugurnya air mata, jiwa, hati rasa takut, wajilat minhal qulub. Faqala qa'il, lalu ada orang berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang kau ucap ni seolah-olah ucapan terakhir, mau'izah muwadda'ah, katakan hadhil mau'izah muwadda', katakan seolah umpama peringatan terakhir, katakan famadza ta'hadu ilaina, apa yang kamu nak ya Rasulullah, apa yang kamu kita kata nak suruh kami pegang,
Soalan lagi itulah. Faqala usikum bis-sam'i wat ta'ah. Aku berwasiat kepada kamu, aku nasihatkan kepada kamu dengar, patuh. As-sam'u wat ta'ah, katakan. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di, sesungguhnya sesiapa yang hidup di kalangan kamu selepas aku, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan lihat kekhilafan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ke atas kamu peganglah sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Khulafa ar-rasyidin mahdiyyin maknanya yang akan ada selepas aku. Tamassaku biha, pegang sunnah itu baik-baik. Addu 'alaiha bin nawajis, kita kata gigit dengan geraham. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan berhati-hati dengan perkara-perkara yang baru, kerana setiap perkara yang baru itu akan membawa kepada kesesatan. Kullu bid'atin dhalalah, setiap benda bid'ah itu adalah sesat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini jelas kita kata menyatakan kepada kita suruh pegang baik-baik sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan paling penting sekali dalam ni Nabi kata, Nabi peringatkan kita, fasayara ikhtilafan katsira, kamu akan lihat kekhilafan yang sangat banyak. Lepas tu pesan Nabi, as-sam'u wat ta'ah, as-sam'u wat ta'ah, dengar dan patuh. Patuh, dengar dan patuh dan taat, nyatakan dengar, patuh, taat. Taat pada siapa? Dengar pada siapa? Nyatakan taat perintah Allah, taat perintah Rasul lah. Dan pemimpin. Wa ulil amri minkum. Ulil amr kat sini ialah pemerintah, dan juga boleh merujuk kepada ulama. Kadang-kadang orang tanya, Ustaz, zaman-zaman Covid ni ada orang minta maaf, saya kata tuan-tuan, macam Allah Subhanahu wa taala kita kata orang kata ini arahan kerajaan tak boleh semayang kat masjid. Tapi orang pergi juga semayang kat masjid, apa hukumnya Ustaz? Katakan. Wallahu a'lam, mati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ialah macam-macam alasan ada. Katakan ada yang kata begini, ada yang kata gini. Kalau orang tanya saya kata wallahu a'lam. Hal itu kena tanya fatwa lah. Ada apa hukum? Walaupun ada dah jelas Ustaz salah tak ikut pemerintah, katakan. Jadi kat situ mati Allah, bagi saya katakan, kalau jawapan personal saya ada jawapan personal saya, tapi saya tak naklah jadikan itu sebagai satu kita kata nanti akan timbul prasangka yang tak elok, katakan. Jadi lebih baik mati Allah Subhanahu wa taala kenyataan itu dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berwajib, fatwa dan sebagainya. Apa hukum semayang di masjid mati Allah surau, katakan zaman sekarang ni curi-curi lebih daripada apa yang dibenarkan. Wallahu alam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, itu saya tinggalkan, saya tak nak ambil part tu. Ala kulli hal, mati Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya kita nak lihat wa anna al-'ashrata alladhi sammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa basyarahum bil jannah. Kemudian kita juga telah ambil bahawa ada 10 orang yang telah diberi khabar gembira tentang bahawa mereka ini adalah ahli syurga. Ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Nabi telah mempersaksikan. Dan bila Nabi dah persaksikan, maka kita juga mesti mempersaksikan. Mereka ini adalah ahli syurga. Confirm lah, nyatakan. Jangan ada yang menafikan. Kita yakin mati Allah bahawa mereka ini juga adalah ahli syurga. Tanpa ragu. Tanpa ragu. Macam contoh mati Allah Subhanahu wa taala, kita kata Uqashah bin Mihsan. Nabi dah sebut dengan nama je. Dengan penentuan, katakan. Maka tuan-tuan mati Allah, kita wajib beriman. Kita tak boleh nafikan. Contohnya dalam hadis sekarang ni, dia katakan ada 10 orang yang telah dipersaksikan oleh Nabi SAW bahawa mereka adalah ahli syurga. Siapakah mereka? Yang pertama sekali ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab,
Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Talhah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id wa Abdurrahman bin Auf wa Abu Ubaidah bin Jarrah. Hak ni 10 orang ni Nabi SAW telah menyebutnya dengan nama mereka, bahawa mereka ini adalah ahli syurga. Mereka ini adalah ahli syurga. Jadi tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi tak apa. Nabi nak kata, Nabi cakap, dia tak cakap mengikut hawa nafsu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang bercakap semuanya adalah berdasarkan wahyu. Nabi, wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi wajib kita beriman. Tapi kalau hari ni orang cakap, kamu ni ahli syurga ni, kau ni ahli syurga ni, itu bahaya tuan-tuan. Kerana kita telah melangkaui ilmu ataupun ilmu ghaib, katakan. Kerana penentuan syurga ataupun neraka seorang itu yang mengetahui akannya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh tentukan pulan ahli neraka atau kau ni ahli syurga ni. Kadang-kadang kita cakap dengan kawan kau ni ahli syurga ni. Ni ahli syurga ni, kata ni ahli syurga ni ahli syurga, ni ahli neraka. Tak. Jadi tuan-tuan, tolong jangan keluarkan kenyataan itu. Jangan keluarkan perkataan itu. Mati Allah. Semua kita berniat. Memang kita memohon, ya Allah, masukkanlah kami di kalangan ahli syurga. Masukkan kami di kalangan ahli syurga. Jauhkan kami daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Tetapi untuk menentukan seorang itu adalah ahli syurga ataupun ahli neraka, mati Allah, adalah satu perkara yang telah memasuki satu ilmu dipanggil ilmu ghaib. La ya'lamu illallah. Tidak ada siapa yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Habis Nabi dia lain. Nabi dia telah mendapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tak cakap ikut hawa nafsu macam kita cakap ikut hawa nafsu. Tak. Itu satu kesilapan, satu kesalahan yang saya teringat dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang hamba Allah ini, kita kata berlaku daripada zaman Bani Israel itu. Kisah sahihah, kisah yang benar mati Allah, diriwayatkan dalam kutubul hadis dan sebagainya, bahawa dia menyatakan bahawa saudaranya itu adalah ahli neraka. Allah tak akan ampunkan dosa dia, kau ni memang ahli neraka dan sebagainya, katakan. Jadi apabila takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang mengata saudaranya ahli neraka itu, dan yang dikatakan ke atas orang yang dikatakan sebagai ahli neraka itu juga, dua-duanya Allah matikan. Tapi dekat akhirat mati Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana dimaktub dalam hadis tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala menanyakan bagaimana di mana kamu tahu bahawa fulan bin fulan ni adalah ahli neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kamu boleh tahu, katakan. Makna di situ mati Allah, dia telah melangkaui ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dan perkara itu adalah batil. Perkara itu adalah batil. Jadi tidak ada siapa pun hari ini yang dapat menentukan individu itu adalah ahli syurga ataupun individu itu tersebut tertentu itu adalah ahli neraka. Yang pastinya, siapa yang mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kata-katanya la ilaha illallah, orang itu akan masuk syurga. Siapa yang menjaga akidahnya, siapa yang menjaga ibadahnya, tak apa, kita boleh cakap begitu je lah. Orang yang mati dalam keadaan beriman, kata mati dalam iman, tak? Siapa yang mati dalam iman, siapa mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Rasul, maka orang itu insya-Allah kita doakan. Kita doakan sebagai sesama umat Islam untuk orang itu agar layak masuk dalam, ataupun agar Allah Subhanahu Wa Taala tempatkan mereka di kalangan ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita orang lelaki ataupun merempit, mati aksiden sebab merempit. Hatta minum arak sekalipun mati Allah disebabkan mati dia minum arak. Heboh cerita mati minum arak. Ada orang duk bercerita pulan mati minum arak, habislah neraka lah jauh. Tuan-tuan jangan sekali-kali hukum dia ahli syurga ataupun ahli neraka. Syurga dan neraka itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu apa yang telah dilakukan, apa yang kita kata dia dosa dia, kita kata ya dia berdosa. Dia berdosa, katakan.
dengan dosa maksiat lah, katakan. Tapi untuk orang kafir pula, tuan-tuan mati Allah, jangan kata jelas dah kekafirannya, kufur dia orang kafir, katakan ni kita tak boleh jatuh, kita tak boleh kata dia ni ahli syurga ataupun neraka, wallahu a'lam. Tak, itu lain. Kalau dah kita kata orang tu kafir, mati dalam keadaan kekufuran, tak ada masalah. Haula umul kafirun. Orang kafir itu tempatnya dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya dalam neraka Allah Subhanahu, jelas katakan itu tidak ada masalah. Itu bab lain katakan. Tetapi sesama Islam macam Allah Subhanahu wa taala tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, seterusnya kita juga telah membincangkan, kita juga sambung lagi. Wa man ahsan al-qawl fi ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi at-tahirat min kulli danas wa zurriyyatihi al-muqaddasina min kulli rijsin faqad bari'a min an-nifaq. Di sini tuan-tuan mati Allah, kita nak sambung lagi, sambungan seterusnya. Dan barang siapa yang memperelokkan perkataan terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahsanal qaul min ashabi Rasulullah sallallahu, dan juga para isteri baginda yang suci dan cucu cicit baginda yang dibersihkan daripada sifat yang keji, maka mereka adalah terlepas daripada sifat munafik. Itu kata Imam At-Tahawi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka para sahabat Nabi SAW, termasuk juga para isteri baginda sallallahu alaihi wasallam, cucu cicit baginda sallallahu alaihi wasallam, kita kata ada kemuliaan disebabkan nasab tadi. Tetapi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, bukanlah disebabkan nasab itu maka dia terselamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala ataupun sebab itu dengannya. Sebab Nabi pernah berkata kepada anaknya yang paling disayangi, iaitu Fatimah Az-Zahra. Nabi kata apa? Ankidhi nafsaki minan nar, wahai Fatimah, selamatkan diri kamu daripada api neraka. Jadi tuan-tuan bayangkan, kita kata walaupun statusnya adalah ahlul bait ataupun ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak menjamin untuk dia masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala disebabkan statusnya sebagai ahli bait. Itu kena ingat baik-baik. Tidak menjamin juga apa yang disebut oleh ahli bait itu kita kata semuanya betul, kecuali apa yang disandarkan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang sekarang ni banyak penipuan berlaku, banyak kita kata perkara-perkara yang pelik-pelik. Katakan hari ni ada orang yang mendakwa dia, yang didakwa bahawa dia adalah Habib, kemudian minum darah Nabi dan sebagainya. Kata Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita fikirkan secara normal, cara kita kata yang normal, katakan mana mungkin darah Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat diminum orang yang ada pada zaman pada 1400 tahun, maknanya selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, katakan. Jadi dakwaan-dakwaan itu dengan mati Allah adalah dakwaan-dakwaan yang karut, katakan. Jadi kita sebagai orang Islam, katakan, kenalah faham, kenalah buka minda tadi supaya tidak mudah diselewengkan dengan golongan-golongan yang hanya mengikut hawa nafsu. Wal'iyazbillah min dhalik. Yang mendakwa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendapat arahan, saranan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi suruh buat amal ni, Nabi suruh buat amal ni. Tuan-tuan, syariat dah lama dah sempurna, katakan. Ada al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, katakan. Islam dah lama sempurna dah, katakan. Kalau tidak, Nabi tak wafat. Nabi tak wafat. Nabi dah lama dah wafat. Ittifaq para ulama, Nabi telah wafat, tuan-tuan. Cuma Nabi hidup dalam alam barzah, katakan. Nabi hidup di alam barzah, katakan. Alam yang satu lagi lah.
Dan orang yang berada di makna sesiapa pun yang berada di alam barzah tidak mungkin boleh kembali kepada alam hidup sekarang, alam dunia. Sebab alam yang berbeza, katakan. Yang dah masuk kepada alam barzah tak mungkin dia kembali kepada alam dunia, dan dah masuk kepada alam yang ketiga, alam akhirat, tak mungkin dia masuk ke alam dunia ataupun alam barzah itu. Itu kaedah senang faham. Yes, melalui mimpi memang sabit dan hadis Nabi SAW. Nabi, orang bertemu dengan Nabi dalam mimpi, dan orang yang bertemu dengan Nabi SAW dalam mimpi, kadzalika fadlullah yu'tihi man yasha, itu kelebihan yang Allah nak berikan pada sesiapa sahaja yang dikehendaki. Tapi dengan mendakwa saya boleh jumpa dengan Nabi bila-bila masa saya nak, tiap-tiap malam boleh berjumpa dengan Nabi dalam mimpi, bila-bila boleh dalam majlis kita, dalam satu majlis Nabi hadir dan sebagainya. Ini tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala satu perkara yang perlu dipikir secara normal, katakan. Kerana perkara ini boleh membawa kepada kesesatan, wal-iyazbillah, katakan. Ada wal-iyazbillah, katakan. Nabi SAW kata, fa inna salatakum tablughuni haitsuma kuntum. Sesungguhnya selawat kamu akan sampai kepada aku di mana juga kamu berada. Jadi macam mana Nabi nak hadir dalam majlis sedangkan Nabi berada dekat dalam kuburnya, katakan. Dalam kuburnya, katakan. Dan semua selawat-selawat kita disampaikan oleh malaikat siyah, katakan. Ada malaikat yang khusus menyampaikan salam kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini dakwaan yang bahawa Nabi hadir secara jahar, yang nampak dia seorang. Dia seorang. Orang lain semua tak nampak, katakan. Jadi di sini tuan-tuan, kadang-kadang kita kena fikir melihat kepada nas-nas hadis Nabi SAW supaya kita tidak ditipu dengan memuakkan seperti dakwaan-dakwaan yang itu. Betul kalau mimpi bertemu dengan Nabi SAW, ya, satu kelebihan. Macam saya kata tadi, dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Allah nak beri kelebihan pada siapa yang dikehendaki, itu kelebihan, katakan. Dan kelebihan tersebut, rahmati Allah, bukanlah tujuannya untuk riak, bukanlah tujuannya untuk kita kata pertontonkan kepada orang ramai, nak supaya orang sanjung kerana pernah bertemu dengan Nabi SAW. Ingat, rahmati Allah Subhanahu wa taala, syaitan juga boleh mengaku jadi nabi dalam mimpinya seorang. Betul. Dia tidak mampu, syaitan tidak mampu untuk menyerupai Nabi SAW dalam mimpi. Yes. Seperti mana sabit dan hadis Nabi SAW. Tetapi tuan-tuan yang mati Allah, syaitan boleh mengaku bahawa dia adalah nabi. Sebab itu para ulama dahulu katakan, bila ada orang bercerita tentang dia pernah melihat dia berjumpa dengan Nabi dalam mimpi, maka diminta untuk menceritakan tentang perihal rupa paras baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kata, ustaz, saya tak nampak, ustaz, yang saya nampak itu seorang hamba Allah, seorang lelaki yang berjubah putih, mukanya tak nampak, tak jelas. Tuan-tuan yang mati Allah Subhanahu wa taala, adakah itu kita nak katakan Nabi SAW dengan setakat dia dalam mimpi saya, Ustaz, dia kata dia Nabi, katakan. Subhanallah, tak mungkin, tuan-tuan. Tak mungkin, katakan. Jadi tuan-tuan, syaitan dia tak mungkin boleh menyerupai Nabi. Dia tak boleh menyerupa rupa paras, rupa bentuk Nabi SAW. Tapi dia boleh mengaku dengan rupa paras yang berbeza dengan Nabi SAW, supaya benda ni untuk menyesatkan anak Adam, katakan. Dan percayalah, orang yang akan percaya, tetapi orang yang kita kata benar, ada ilmu, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, tidak mudah, khususnya orang yang bertakwa, tidak mudah untuk ditipu. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Kita kata seterusnya, katakan dalam kalau orang tanya, Ustaz, hari ni ada ke lagi macam mana kita nak kenal yang dipanggil keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Wallahu a'lam, nama Allah, setahu saya, seingat saya, hak ni yang confirm, tuan-tuan. Hak ni yang confirm.
Yang confirm hari ini pemerintah Morocco adalah daripada keturunan Al-Hasan. Pemerintah Morocco tu, kalau tuan-tuan pergi ke Morocco, kita Raja Morocco sekarang ni, dia adalah berketurunan Al-Hasan, daripada Jusur Jalur Al-Hasan. Dan kemudian pemerintah Jordan hari ini, Malik Abdullah, pemerintah Jordan hari ini dia adalah keturunan Hussein. Ada pun yang lain tu wallahu alam. Ada kata kalau kita kat Malaysia ni memang ada yang kata sebab kita dekat Malaysia ni tuan-tuan mati Allah, ada yang memang orang-orang yang berketurunan Arab. Sebab Arab datang berdagang, menyebarkan Islam sampai ke Malaysia, lalu berkahwin dengan penduduk tempatan. Berlakunya kita kata perpindahan itu daripada negara orang Arab berpindah ke Malaysia dan akhir berkahwin dengan orang Malaysia, katakan orang Melayu kita zaman-zaman dahulu, dan keturunan mereka tersebar, katakan. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ada. Kadang-kadang kita kat Malaysia ni ada kita kata keturunan, contohnya macam biasa kita tengok ada nama orang Ali Idrus, ada Ba Musa ujungnya, ada macam-macam istilah ujung tu. Tapi tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, satu perkara yang saya ingin kongsikan dengan tuan-tuan, seorang itu tidak mungkin mudah untuk dia sewenang-wenang mendakwa dia adalah keturunan Nabi, selagi mana tuan-tuan Allah dia tidak menunjukkan ataupun tidak membuktikan. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin lah. Ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bawa sini bukti. Buktinya bagaimana? Buktinya tuan-tuan Allah, biasanya orang keturunan Ahlul Bait ini dia akan menyimpan silsilah keluarga dia. Sebab biasanya dia akan letaklah, dan silsilah keluarganya tadi dia akan dibawa oleh lelaki lah, walaupun perempuan pun akan juga ada, katakan bahawa dia sudah perempuan, tapi biasanya lelaki pun lelaki lah, katakan lelaki. Sebab kalau perempuan ni nasab dia kita kata bila dia kahwin, anak dia tidak dinasabkan kepada perempuan tu, tapi dinasabkan kepada suaminya. Berbanding dengan lelaki, dia akan dinasabkan kepada anaknya, nanti dia akan dinasabkan kepada dia. Sebab tu dia perlu jaga dia punya silsilah keluarganya tadi. Wallahu a'lam. Cuba tanya, kalau ada orang mendakwa dia adalah Ahlul Bait, ada tak bukti yang mengatakan dia adalah Ahlul Bait? Kalau tak ada, dan kalaupun dia mendakwa betul memang dia ada Ahlul Bait, bukan itu tiket untuk dia melakukan satu perkara yang bercanggah dengan nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bukanlah satu tiket untuk supaya orang menyanjung dia setinggi-tingginya tuan-tuan mati, sehingga membelakangkan nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tidak tuan-tuan. Di situ kita kena hati-hatilah, katakan. Kita kena hati-hati. Wallahu a'lam, katakan. Jadi kita di situ yang perlu yang saya ingatkan pada semua. Wallah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala, innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlil bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah itu perintahkan kepada kamu semua itu hanyalah kerana untuk menghapuskan perkara-perkara yang mencemarkan diri kamu, wahai ahli keluarga Nabi, dan hendak membersihkan kamu sebersih-bersihnya dari segala perkara yang keji. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ahibbullah lima yaghzukum min ni'amihi wa ahibbuni bihubbillah wa ahibbu ahla baiti bihubbi. Cintailah Allah atas nikmat yang telah diberikan olehnya, dan cintailah aku kerana cintanya kepada Allah, dan serta cintailah ahlul baitku kerana cinta kepada aku. Betul, katakan. Memang kita semua mencintai ahli keluarga Nabi SAW. Antara perkara yang membuktikan rasa cinta kita kepada ahli keluarga Nabi SAW, tuan-tuan, setiap waktu kita akan berdoa dalam salat kita. Ada Allahumma salli ala, rukun dalam salat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Ya Allah, katakan selawatlah ke atas kita kata Allahumma salli ala Muhammad. Berselawatlah ke atas, ya Allah berselawat ke atas Nabi dan juga ke atas ahli keluarga. Ke atas ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut wa ala ali Muhammad, wa ala ali Muhammad. Kita sebut tuan-tuan. Dan setiap kali kita berselawat, kita akan sama sekali dengan menyebut ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Jadi itu dari sisi tuan-tuan yang sempat saya kongsikan dengan tuan-tuan. Lepas ni kita akan lihat kedudukan para ulama. Dan ulama ni ada ulama salaf dan ulama khalaf. Nanti kita akan bincangkan berkaitan dengan siapa dia ulama salaf, siapa dia ulama khalaf pada siri yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Jadi setakat itu saja kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.